Selamat sejahtera diucapkan kepada semua orang. Hari ini kami ingin membuat pembentangan tugasan kerja khusus bagi hubungan etnik. Tajuk pembentangan yang telah diberikan kepada kami adalah secara berkumpulan anda dikehendaki menyediakan satu persembahan dalam bentuk ICT bagi membincangkan salah satu daripada tajuk berikut: sejarah pengubahan perkembangan Malaysia, cabaran hubungan etnik dalam pemumpukan integrasi nasional dan pendidik sebagai ejen sosialisasi. Saya, Jerry Anthony Das, bersama dengan Andra Munusami dan Sardi Murli ingin membuat pembentangan tentang pendidik sebagai ejen sosialisasi. Marilah kita melihat pengenalan tentang tajuk ini. Kita melihat secara ringkasnya, seorang guru berfungsi sebagai penyelidik, pembimbing, pengamal refleksi, pengamal ilmu dan sebagainya. Guru juga menjadi segalanya bagi seseorang murid di sekolah dan mempunyai peranan utama dalam menyebarkan tahap sosialisasinya untuk mengetahui latar belakang dan masalah belajar sepanjang zaman persekolahannya dengan terperinci. Ini adalah beberapa bukti yang telah dikeluarkan di akhbar. Guru Barisan Hadapan Bina Bangsa Malaysia, pasangan kembar menang emas pertandingan inovasi guru juara projek video Malaysia. Seterusnya marilah kita bersama-sama melihat apakah itu maksud bagi perkataan pendidik. Okey, menurut beberapa orang ahli, pendidik pada pandangan Dri Atmaka, pendidik adalah seorang yang bertanggungjawab memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan fizikal dan spiritual. Seterusnya, Alim Purwanto mengatakan guru merupakan seorang yang memberikan suatu kepandaian atau ilmu kepada individu ataupun kelompok. Selanjutnya, Uzair Usman mengatakan bahawa guru merupakan seorang yang berwenang dan bertugas dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Akhirnya, United Nations mengatakan guru ialah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, melatih dan menilai murid. Maka ia merupakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli falsafah mengenai perkataan pendidik. Maka seterusnya, tugas seorang guru berdasarkan kajian para ahli falsafah adalah seorang guru itu perlu mengajar peserta didik, seterusnya mendidik, memberikan didikan kepada para murid, melatih, memberikan kemahiran kepada peserta didik, seterusnya membimbing, iaitu memberikan tunjuk arah dan memberikan arahan kepada murid, dan akhirnya memberikan dorongan ataupun semangat motivasi kepada murid. Dia merupakan tugas seorang guru semasa berada di kelas dan sekolah juga. Seterusnya kita akan melihat peranan guru dalam pendidikan. Maka peranan guru dalam pendidikan ini adalah seorang pengajar yang mengajar ilmu, iaitu memberikan ilmu, seorang pendidik yang mendidik murid, memberikan didikan kepada murid, seorang pembimbing yang mengarahkan murid, seorang pembimbing dalam kelas yang memberikan arahan kepada murid, seterusnya seorang motivator yang memberikan semangat, iaitu pembakar semangat kepada murid untuk terus berjaya dalam kehidupan. Selain itu, seorang suri teladan, iaitu menjadi contoh yang baik supaya mereka dapat mengikuti apa yang guru itu buat. Seorang administrator yang mencatat perkembangan, iaitu seorang admin ataupun seorang clerk kerani yang mencatat perkembangan murid-murid. Seorang evaluator yang menilai anak didiknya, iaitu seorang yang menilai perkembangan prestasi anak muridnya. Dan akhirnya seorang inspirator yang membakar semangat murid, iaitu menjadi seorang inspirasi kepada murid tersebut. Seterusnya malah kita melihat definisi bagi perkataan sosialisasi. Sosialisasi mengikut Kamus Dewan bermakna sosial adalah segala yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat, rakyat, bangsa, etnik dan juga negara Malaysia. Muhammad Saleh Lebar mengatakan sosialisasi ialah proses interaksi antara manusia untuk membina hubungan dan memperoleh personaliti diri.
Sosial juga merupakan kaedah pergaulan individu antara satu sama lain untuk melahirkan silaturahim dan bermufakatan, dan akhirnya sosial itu bermaksud cara ataupun langkah yang digunakan untuk berhubung dan bergaul dalam kelompok masyarakat di sekeliling. Makanya merupakan maksud bagi perkataan sosialisasi. Pengertian sosialisasi dalam konteks pendidikan guru pula, guru berfungsi sebagai ejen sosialisasi dan penjana modal insan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, proses sosialisasi berlaku secara berterusan dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran, termasuklah pemikiran seseorang itu. Tahap emosi, daya kesedaran diri, konsepsi, dan pengetahuan turun menjadi faktor yang memberikan kesan terhadap sosialisasi. Dan akhirnya keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme, dan kecintaan terhadap alam sekitar merupakan nilai utama yang diamalkan dalam konsep sosialisasi ini. Makanya merupakan konteks dalam konteks pendidikan guru yang membawa maksud kepada sosialisasi. Broom mengatakan sosialisasi diri dari pandangan masyarakat dan individu secara mendalam. Sosialisasi ialah proses penyelarasan individu baru dan anggota masyarakat. Sosialisasi merupakan tindakan mengubah keadaan manusia dari human animal kepada human being, dan akhirnya secara ringkasnya sosialisasi merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat dan dikehendaki individu ataupun murid tersebut untuk mempelajari dan menerima nilai secara sejahtera. Okey, seterusnya kita tengok tentang guru sebagai ejen sosial. Okey, guru sebagai ejen sosial dibahagikan kepada 3, iaitu peranan, masalah dan cara mengatasi. Okey, peranan guru sebagai ejen sosial, di mana peranan ini adalah menerapkan nilai murni dalam diri pelajar, bercontoh yang teladan yang baik, mengawal hubungan sosial murid, bertanggungjawab membentuk peribadi pelajar dan memberi peluang kepada murid. Lepas tu, guru juga sebagai penghubung dan penyebar ilmu kemasyarakatan, dan akhirnya ialah memupuk nilai dan khasiat murid. Okay. Sekarang masalah sosialisasi yang sering dihadapi oleh guru. Yang pertama, kurang keyakinan diri, masih tidak menguasai isi kandungan dan pengetahuan pedagogi, gagal mengawal murid, tidak dapat menyesuaikan diri dan rendah diri dan malu. Ini semua adalah merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru yang baru pergi ke sekolah, yang kurang berpengalaman. Maka, cara mengatasi masalah sosialisasi guru adalah mengadakan program induksi di mana melalui aktiviti dan kursus yang dirancang, dan ini akan mengurangkan tekanan guru. Okay. Yang kedua ialah peranan pengetua dan guru bahasa di sebuah sekolah. Mereka merupakan ketua pentadbir sekolah, dan mereka mempengaruhi guru-guru permulaan dan dalam proses sosialisasi, iaitu mereka mempunyai peranan yang penting kepada guru-guru yang baru datang ke sekolah ataupun guru-guru yang muda. Peranan guru berpengalaman meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Peranan guru berpengalaman adalah menolong guru-guru yang baru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam sebuah kelas. Yang keempat ialah pengetahuan yang mencukupi, di mana guru-guru berpengalaman ini mempunyai pengetahuan yang mencukupi, dan juga guru-guru yang baru mesti mempunyai pengetahuan tentang budaya sekolah tersebut dan perlu membiasakan diri semasa menjalani latihan. Yang kelima ialah peluang menjalani latihan, di mana latihan di dua beza sekolah. Guru tersebut perlu menghadiri latihan di dua beza sekolah yang berbeza budaya supaya dapat berpengalaman yang lebih luas. Okey, sekarang kita akan melihat satu video, tayangan video di mana video ini memberitahu tentang peranan seorang guru sebagai ejen sosial.
Ini adalah merupakan beberapa tanggungjawab ataupun peranan yang perlu diamalkan oleh guru-guru di kalangan murid-murid. Guru juga berfungsi sebagai kaunselor kepada para murid di sebuah sekolah. Ini merupakan beberapa gambar yang berkaitan dengan guru sebagai ejen sosialisasi, bagaimana mereka melaksanakan tugasan mereka walaupun menghadapi beberapa masalah sosialisasi di sekolah. Ini adalah sebuah tayangan video yang berkaitan dengan ejen sosialisasi, di mana ini melibatkan semua warga yang merupakan ejen sosialisasi, bukannya guru sahaja, malah rakan sebaya keluarga dan sebagainya. Dalam video tayangan video ini kita dapat melihat apakah peranan mereka sebagai ejen sosialisasi. Antaranya adalah keluarga, rakan sebaya, institusi pendidikan, masyarakat, media massa dan institut keagamaan. Ini adalah beberapa ejen sosialisasi yang berfungsi di kalangan sekolah dan juga di masyarakat. Akhir sekali kita lihat kesimpulan pendidik sebagai ejen sosialisasi. Yang pertamanya adalah hubungan sosial yang bermula daripada kanak-kanak dipupuk oleh tugas seorang guru. Yang seterusnya, pendidik menjadi teladan kepada murid-murid dalam berhubung dengan orang lain di sekitar kawasan. Yang ketiga adalah guru juga mempunyai peranan yang banyak dalam sesebuah masyarakat dalam melahirkan individu yang seimbang melalui tanggungjawab sebagai ejen sosialisasi. Dan akhir sekalinya, guru yang bertindak sebagai ejen sosialisasi membantu dalam memajukan seseorang individu untuk mencapai kejayaan mereka. Marilah kita menyaksikan satu pantauan yang bertajuk Guruku. Sinar gayung pembuka majlis menyambut Wira pulang. Murid diajar membaca menulis supaya pandai lagi cemerlang. Dan sebagainya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.